Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka kamu, engkau duduk di makam ini, engkau menasihati orang ramai, kemudian engkau ketawa dan engkau bawakan cerita-cerita yang mentertawakan. Sebab itulah engkau tidak akan beruntung, dan mereka juga tidak akan beruntung. Orang yang menasihat itu adalah guru dan pendidik, dan orang-orang yang mendengar nasihat itu umpama anak-anak kecil. Si anak kecil itu tidak akan belajar kecuali dengan sifat kasar, keras dan muka yang bengis. Memang ada segelintir pelajar di antara mereka yang belajar dengan cara lain dari cara yang kasar ini. Ini adalah suatu pemberian daripada Allah Ta'ala. Ramai orang yang mengaku dirinya Muslim secara zahir sahaja, kerana mereka berkata sama seperti apa yang dikatakan orang kafir. Inilah kehidupan kita di dunia. Ini hari kita hidup, besok kita mati. Kita mati pun kerana dimakan zaman. Begitulah yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Dan kamu ikut berkata seperti itu juga. Kemudian mereka menutup diri mereka dengan perbuatan yang dimaksudkan oleh mereka itu. Mereka ini tiada harga dalam pandanganku, walaupun sekadar kepak nyamuk. Mereka terdedah dalam pandangan Allah, seperti orang yang tiada akal dan tidak tahu membeza di antara yang buruk dengan yang baik. Lihat apa kata Allah Ta'ala dalam kisah Yusuf AS. Maksudnya, kami tidak akan mengambil, menahan kecuali siapa yang kami dapati barang kami padanya. Apa agaknya barang itu? Iaitulah wilayah, yakni kecintaan, tauhid dan iman. Jika hati itu benar dengan Allah Ta'ala, dia tidak akan biarkan dirinya bergantung kepada manusia dan sebab musababnya. Dia tidak akan membiarkannya terpengaruh dalam jual beli, dalam ambil dan beri dengan sebab musababnya. Dia akan membezakannya dan membersihkannya. Dia akan mendirikannya dari tempat kejatuhannya dan akan mendudukkannya di pintu Tuhannya, serta dalam pangkuan kelembutan Tuhan ditidurkannya. Celaka engkau biarkan kamis, yakni pakaian Islammu koyak rabak, pakaian imanmu pula najis, dan kau terpaksa telanjang, hatimu terus jahil, rahsiamu keruh, dadamu tidak merasa lapang dengan Islam, batinmu rosak, sedang zahirmu sahajalah terjaga baik. Buku catatan hitam, buku catatanmu hitam. Duniamu yang engkau sangat sayang kepadanya akan meninggalkanmu, sedang kuburan dan akhirat semakin dekat kepadamu. Sedarkan dirimu dengan semua perkara ini, kerana engkau akan menemui dia nanti tidak berapa lama lagi. Barang siapa matimu pada hari ini, ataupun sedetik saat lagi, barangkali matimu pada hari ini ataupun sedetik saat lagi, dan bila ini sudah tiba, engkau akan dihalangi oleh segala cita-citamu itu. Apa yang engkau harapkan dari dunia itu tidak akan dicapai olehmu, tidak akan dicapai olehmu lagi, dan mungkin kau tidak akan memperolehnya sama sekali.
Dan apa yang kau lupakan dari perkara akhirat itu pasti akan tiba menemuimu sedikit masa lagi. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, nasihat Syekh Abdul Qadir meliputi semua golongan manusia, sama ada kepada pemerintah atau rakyat jelata, kepada para ulama atau kepada para pelajar, kepada para sufi, bahkan kepada segala murid dalam jalan ini, sebagai satu daripada amanah ilmu. Kerana seorang bila mana amanah ilmunya, maka ilmunya akan sampai kepada setiap kategori manusia. Dia bukan sekadar pada golongan tertentu, bahkan dia akan sampai kepada pemerintahnya, dia akan sampai kepada penguasanya, dia akan sampai kepada ulamanya, dia akan sampai kepada orang-orang bawahnya. Maka Syekh Abdul Qadir menegur sebahagian manusia yang mendidik manusia lain dengan menggunakan gurauan yang melampau, dengan banyakkan ketawa dan melampau dalam ketawa. Kerana ini tidak akan memberi keuntungan yang banyak, baik yang bercakap atau yang mendengar. Supaya semua mengetahui bahawa jalan Allah ini dilalui dengan kesungguhan. Ia tidak dilalui dengan gurauan, dengan senda gurau. Dia tak dilalui dengan ketawa dan sebagainya. Bahkan dia dilalui dengan segala kesungguhan, dilalui dengan segala kefakiran, yakni kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dilalui dengan penuh adab. Sehingga para ulama menyebut jalan ini tidak mungkin dilalui melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama, sentiasa memohon pertolongan daripada Allah, al-isti'anah. Yang kedua, sentiasa bersungguh-sungguh. Dan yang ketiga, senantiasa beradab. Maka dengan 3 perkara itu, kita melalui jalan ini. Oleh kerana jalan ini sifatnya jauh, bukanlah dekat. Yang dimaksudkan jauh bukanlah jaraknya, kerana kematian itu lebih hampir. Yang dimaksudkan jauh bukanlah kerana kita melihat kepada sebut dari sudut keupayaan kita, tapi jauh itu kerana halangannya banyak. Kerana sesuatu bila halangannya banyak, kita nampak jauh. Kita naik kereta, jalan jam, walau dekat tapi jauh, 2 kilometer, tapi Waze kata lagi 8 jam. Kerana tak bergerak, halangannya banyak. Allah sebut dalam Quran, "Lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asy-shuqqah." Kalaulah perjalanan ini mudah, kalau perjalanan ini singkat, nescaya semua orang akan mengikutimu wahai Muhammad. Tetapi jalan ini jauh dan penuh dengan ujiannya. Maka jalan menuju Allah SWT ini jauh. Maka bila jauh, ia perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Ia perlu dilakukan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Bila kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, maka akan datanglah bantuan Allah. Allah akan beri kepada kita bantuan. Allah meringankannya. Kalau sekiranya kita melalui jalan ini dengan kesungguhan, maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita taufik. Yani kita akan sentiasa nampak jalan-jalan kesungguhannya. Dan kalau kita lalui jalan ini dengan sepenuh adab, nescaya Allah akan berikan kepada kita karamah, kemuliaan. Kerana semua orang yang paling beradab, paling dimuliakan. Maka bila jalan ini, kata Syekh Abdul Qadir, dilalui dengan gelak ketawa, dengan gurau senda, dengan banyak perkara-perkara yang menunjukkan ketidaksungguhan, maka dia tak akan memberi kesan pada agama kita. Maka Syekh Abdul Qadir memberi suatu tamsilan. Umpama seorang didik budak-budak, kita didik anak-anak. Kita kalau didik anak-anak sekadar bermanja, ketawa dan sebagainya, maka dia tak akan jadi hebat. Bukan kanak-kanak ini dididik dengan tegas, dididik dengan dedikasi, dididik dengan kebengkengannya, untuk dia benar-benar menjadi budak yang baik. Jadi kalau kita lihat, apa beza si anak kecil yang dijaga oleh ayah dengan anak kecil yang dijaga oleh datuk?
Si anak yang dijaga oleh ayah akan lebih berjaya berbanding yang dijaga oleh atuk. Kenapa? Sebab atuk dijaga, dimanjakan anak kecil ini. Dituruti apa saya kehendak dia. Dia tidak memarahinya sebab dia anggap itu adalah teman dia. Maka dia akan hidup penuh dengan gurauannya dengan cucunya. Maka cucunya tak akan menjadi orang yang hebat. Tapi bila berada di tangan ayah, maka ayahnya akan ada sifat memarahinya, tegas, mendidiknya. Dan barangkali dia akan menangis lebih banyak di sisi ayahnya berbanding di sisi atuknya. Kerana ayahnya akan biarkan dia menangis supaya dia kuat. Nangis lagi. Ni nak tambah pula. Ketuk sekali lagi. Kalau atuk belum nangis, jangan nangis. Kalau nangis, nanti atuk nangis. Kerana sifat atuk bila dia menjaga cucu lebih kepada untuk bermesra, bukan mendidik. Lebih untuk menghilangkan kesunyiannya. Tapi sifat anak ayah dalam mendidik anak lebih melihat pada kejayaan anak. Dia nak suruh anak dia berjaya. Sebab itu dia disiplin waktunya. Sebab itu dia jaga sekolahnya. Kerana itu dia jaga semua perkara. Maka kata Syekh Abdul Qadir, memang ada orang yang melalui jalan pendidikan yang lain daripada sifat keras, lalu dia berjaya. Tapi kaedah umum pendidikan tadi perlu ada sifat tegasnya. Perlu ada sifat kesungguhan. Perlu ada satu sifat, kita katakan, apa yang kita namakan sebagai menguji kesabaran. Siapa pun yang kita lihat cemerlang hari ini, maka dia melalui kesukaran hidup dia. Memang dia kena bacanya banyak. Dia tak boleh main macam orang lain main. Dia kena sungguh-sungguh dalam studinya, sehinggalah dia berjaya. Mungkin juga dia pula oleh kawan-kawannya dia kesungguhannya tadi. Maka untuk melalui jalan Allah ini, perlu ada satu kesungguhan. Kesungguhan tadi berupa pengisian waktu yang amat bermanfaat. Di masa kita ni begitu padat dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga para ulama menyatakan, menjadi makanan orang beriman bila dia nak dekat dengan Allah ialah zikir dan kesungguhan dalam ibadat. Orang munafik, kekuatan dia ialah makan dan minum. Itu orang munafik. Kata ulama, qutun munafik al-aklu wasyurb. Kekuatan orang munafik pada makan dan minum. Tetapi kekuatan orang beriman pada apa? Zikir dan ijtihad. Zikir yang menyebut nama Allah, ijtihad yang kesungguhan dalam taat. Ini makanan orang beriman. Artinya orang beriman, bila mana dia buat benda ni, dia akan makin kuat. Dia makin jelas matlamat. Dia makin terang nampak perjalanan dia. Tapi orang munafik kerjanya makan minum. Maka bagi sifat orang makan minum ialah bergurau senda. Ini menjadi keutamaan mereka. Maka Syekh Abdul Qadir tunjuk jalan. Bila seorang nak mendekati agama, dia kena serius. Bukan kita kata tak boleh gurau, tak boleh ketawa. Ya ada. Tapi umpama ketawa selalu disebut oleh para ulama umpama garam dalam masakan. Umpama ketawa itu cuma seperti gula dalam minuman. Tidak mungkin gula itu lebih banyak daripada air. Jadi kalau air banyak ni, gula mungkin banyak ni. Itu pun dah cukup manis. Kalau boleh sikit. Dan kalau kita dah berpenyakit, kita pun kata ataupun tak ada gula. Saya nak teh kosong. Teh kosong, tak ada gula. Kenapa kita mula mengetahui kita berpenyakit? Kita tak boleh lagi banyak gurau. Bila kita tahu hati kita ni banyak penyakit, diri kita banyak dosa, banyak kecuaian. Bila kita mengetahui kita ni tak buat macam Allah Ta'ala suruh, ketika itu kita tahu kita berpenyakit, maka kita seperti tak perlukan gula lagi. Kerana gula ini boleh membunuh waktu-waktu kita. Itu perumpamaan kita dalam kehidupan beragama. Sebab manusia ni, kata para ulama, bila kita dah sampai kepada satu matlamat ibadat, kalau kita benar-benar sudah sampai satu matlamat ibadat, ketika itu akan dua perkara kita rasa. Kalau kita dalam ibadat ni, kita dah rasa kita dah berada pada hampir garis penamat, hampir kita nak jumpa Allah, kita akan rasa dua perkara. Pertama, al-ajzu
Yang kedua, at-taqsir. Al-azzu maknanya kita mula rasa kita lemah dah. Kalau orang mengajar, dia sampai pekat, dia rasa dah tak ada ilmu dah. Dia rasa tak ada. Dia rasa dah kosong. Kalau orang gagah, dia rasa tak ada tenaga dah. Habis tenaga. Untuk dia teruskan juga. Walaupun dia tahu, tenaga dah tak ada. Tapi garis penamat itu di hadapan dia. Dia kalau tuan-tuan tengok orang kalau dia main gym sebagai contoh. Gym ni dia akan angkat sampai kadang dia penat, lemah. Yang lemah itulah yang akan beri kesan pada dia lepas. Dia akan angkat dengan kuat. Jadi orang bila sampai kepada ghayah, matlamat kata ulama, dia mula rasa dirinya lemah. Ya Allah, aku tak mampu buat ni semua. Tak mampu. Melainkan dengan pertolongan. Ya Allah, aku tak mampu buat ni semua, melainkan dengan rahmat. Sebab itu ketika itu, yang dia lihat ialah rahmat Allah padanya, bukanlah kekuatannya. Ini disebut oleh Allah dalam Quran. Kul, kata Allah, katakan, ayat Muhammad, dengan rahmat Allah SWT dan juga dengan kurniaan Allah Ta'ala dan rahmatnya, falyafrahu. Kul bifadlillah wa birahmatihi falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, itu yang menjadikan kita gembira, bukan amalan kita lagi. Maknanya kita akan, waktu muda-muda, kita nampak kita gagah ke masjid, ke surau belajar, gagah kita. Tapi akan sampai satu waktu, kekuatan tu akan hilang. Bukan kerana faktor tua atau sakit. Itu faktor biasa. Faktor kita mula merasakan bahawa kekuatan dalam ibadat ini bukanlah pada fizikal, tapi pada kurnia Allah. Tubuh yang sama, kekuatan sama, ada hari tak boleh bangun subuh. Tubuh yang sama, kekuatan yang sama, ada hari tak boleh hadir majlis ilmu. Rasa lemahnya. Untuk kita ketahui bahawa yang kita dapat selama ini dalam mentaati Allah kerana kurniaan Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmat Allah, demikian itu yang kamu patut bergembira. Yang kedua, dia akan rasa taksir, bahawa dia akan rasa apa yang dibuat itu tak pernah sempurna. Dia sembahyang, saya sembahyang 30 tahun tapi tak rasa sempurna. Di ibadat dia tetap rasa tak sempurna, ada kekurangan. Ini tanda dia dah sampai pada Allah. Kalau seorang ada dua sifat ini, pertama saya katakan dia tahu bukan lagi kemampuan dalam ibadat tu, bukan tenaga dia, bukan kekuatan, tetapi ini anugerah Allah pada dia. Dia melihat anugerah Allah, kurnia Allah berbanding dirinya, maka dia dah sampai. Yang kedua, dia melihat dalam ketaatannya banyak kecuaian. Banyak kecuaian. Sehingga dia merasakan seperti dia tak buat baik. Dia tak. Saya dah buat baik banyak tapi rasa tak buat baik banyak. Dia kenapa? Dia rasa cuai. Lah dengan nikmat yang Allah bagi banyak. Dengan kesempatan yang Allah bagi banyak. Dengan lihat kefanakan dunia. Dengan melihat keabadian akhirat. Maka dia nampak dirinya penuh kecuaian. Oleh kerana itu, bila seorang yang benar-benar nak melalui jalan Allah, kesungguhan mesti lebih kuat. Kita tidak menafikan perlu ada gurauan, perlu ada ketawa. Tapi kata Nabi SAW, la tuksirid dhahik, fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak sangat ketawa, kerana banyak ketawa mematikan hati. Artinya orang beriman dia tahu waktu mana dia nak ketawa, waktu mana dia nak sungguh, waktu mana dia nak tunjukkan lari yang pantasnya, waktu mana dia nak berjalan santai, waktu mana dia perlu rasa takutnya lebih daripada harap, waktu mana harapnya lebih daripada takut, waktu mana dia perlu melihat Tuhan dengan sebenarnya. Sebab manusia berada dalam 3 martabat, kata ulama. Pertama, martabat pertama melihat kepada amaran Allah. Maka dengan tu dia membina agama. Takut neraka, takut azab kubur, takut kematian. Dia takut ni semua. Takut Allah Ta'ala murka. Yang kedua, martabat kedua, melihat janji Allah. Lihat syurga, lihat Allah pemurah, lihat Allah penyayang. Lalu membuka hatinya untuk merasa tenang dengan janji-janji Allah yang berbagai. Dan yang ketiga ialah martabat tertinggi, melihat Allah itu sendiri. Dia panggil ru'yatul haq.
Ada ru'yatul wa'di, ada ru'yatul wa'id, ru'yatul wa'di dan ru'yatullah. Melihat amaran Allah, melihat janji Allah dengan melihat Allah. Dia panggil musyahadah. Bila mana seorang melihat Allah, maka apa yang nampak ialah cinta. Yang melihat azab Allah, takut dan haibah. Yang melihat janji Allah, sentiasa merasa gembira, tenang, lapang. Tetapi yang melihat Allah, merasa cinta dan rindu. Maka tahap seorang di dalam beragama, kemuncaknya ialah cinta dan rindu. Maka dia cinta bertemu dengan Allah. Yang ini dimaksudkan dalam hadis, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk bertemu Allah, maka Allah nak jumpa dia. Dan buah pada cinta itu, kata ulama, ialah asyauqu, rindu. Kata bila kita cinta, kita rindu. Maka rindu kita bermula, kata ulama, dengan semua ketaatan pada Allah. Rindu nak pergi masjid, rindu nak solat, rindu nak baca Quran, rindu. Siap benda taat tu kita ada rasa excited, seronok. Rindu itu ialah buah daripada cinta pada Allah. Saya detik-detik yang paling saya suka waktu qiyamul lail. Rindu saya. Rindu saya menunggu waktu-waktu yang saya boleh puasa sunat. Rindu saya untuk saya berada dalam majlis ilmu. Rindu. Orang yang merindui kebaikan, itu tanda dia ada mahabbah, cinta. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bila nak beri cinta pada seorang, Allah jadikan orang ni cinta pada ketaatan terlebih dahulu. Dan lepas dia cinta pada ketaatan, maka datang cinta daripada Allah dengan sebenar. Kalau kita cinta dia buat yang kita buat hari ni, yang kita mengaji Quran, cinta. Yang kita zikir, cinta. Yang kita sedekah, cinta. Tolong orang, cinta. Kita tak akan berhenti. Orang ni dia tak mengharapkan apapun pujian, apapun habuan, sebab dia lakukannya kerana cinta. Siapa orang bila atas nama cinta meminta upah? Kita kalau cinta seseorang, kita buat untuk dia, kita tak akan minta upah. Kerana cinta menjadikan tiada upah dalam muamalah kita. Yang menjadikan kita masih memerlukan upah kerana cinta belum ada. Bila seorang melihat cinta, dia tak nampak upah. Dan dia pun tak demand upah, kerana cintanya lebih tinggi daripada keperluan dirinya. Maka ini cara perjalanan menuju Allah. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, ada orang mengaku Islam, dia habis satu bab tu tegur orang kepada para ulama, tegur orang kepada murid, supaya perjalanan menuju Allah biar serius sikit, biar bersungguh sikit. Seumpama kita sebut gurauan tu, biarlah sifatnya seperti garam dan gula pada makan dan minum, tidak boleh berlebihan. Sampai peringkat dia membahayakan, kita paksa tinggalkan garam sebab darah tinggi naik, atau gula kerana kecil manis naik, kita mungkin kosong. Mungkin makanan tadi makanan yang kosong, tak ada garam, atau minuman tak ada gula. Kadang-kadang kita tak boleh bergurau, kita perlu bersungguh. Sebab kita tak akan, kita tahu gurau cuma sekadar kita riliskan tekanan, tapi bukan menghasilkan matlamat. Yang bersungguh itu menghasilkan matlamat. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut watak orang yang mengaku beriman tapi ikut cara hidup orang kafir. Kata Syekh Abdul Qadir, ramai orang mengaku diri Muslim, zahir sahaja, tapi syiar orang kafir, perkataan orang kafir juga menjadi perkataannya. Apa perkataan tersebut? Yang Allah sebut dalam surah Al-Jafiyah ayat 24. Di sini diterjemahkan, inilah kehidupan kita di dunia. Dalam ayat Al-Quran Allah menyebut, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah. Kita cuma hidup di dunia, tak ada tempat lain, dunia aja. Kita hidup di sini, kita mati di sini, dan yang menyebabkan kita mati ialah cuma peredaran masa. Dengan bahasa mudah, dunia ni hidup sekali, kita enjoy. Itu bahasa mudah dia. Lalu ada watak orang Islam, mengaku Islam, hidup dia macam orang kafir, seperti tak ada akhirat, seperti tak nampak akhirat, seperti jauh akhirat daripadanya. Allah sebut dalam Al-Quran watak orang kafir, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat akhirat tu jauh, tapi kami melihatnya dekat. Orang beriman, dia melihat akhirat, dia melihat semua janji Allah tu dekat, tak jauh. Contoh esok lusa kita mungkin mati. Bukan kata esok lusa, sekarang pun mungkin.
maka sebenarnya akhirat itu dekat, tidak jauh. Tapi kita akan tinggalkan jauh dunia sebab kita tak akan kembali lagi ke dunia. Dunia akan ditinggalkan jauh. Sewaktu kita berada dalam dunia, atas dunia, kita tak rasa dunia itulah yang jauh, bukan akhirat. Kerana akhirat cuma selangkah di hadapan kita. Datang kematian, lihat siapa yang jauh, dunia atau akhirat? Dunia sebab kita tak mampu lagi kembali. Akhirat kita akan kekal abadi. Wa imma kekal dalam rahmat Allah dengan syurganya dan kebaikan, kemuliaan, sifat pemurah Allah. Atau dengan neraka, dengan kesengsaraan, dengan seksa, dengan kehancuran yang pelbagai bentuk kehancuran, suburan kasira, kehancuran yang macam-macam, yang seksa yang macam-macam. Maka kata Syekh Abdul Qadir, orang macam gini aku tak pandang dia walau sebesar sayap nyamuk. Walau dia kata Islam, tapi hidupnya tak reti nak bezakan baik, buruk, dosa, pahala, halal, haram. Hidup persis pada orang kafir. Nak enjoy. Dia tak peduli dia makan haram, dia tak peduli suapan ataupun rezekinya haram. Semua itu dia tak pernah peduli. Sebab syiarnya dah jadi macam orang kafir. Kita cuma hidup di dunia, kita bermesra di sini. Kalau mati pun setakat habis kat sini je. Dia kata kehidupan kita cuma berakhir di sini. Sebab itu dia menganggap mati itu cuma mati. Lepas itu bila dia kecewa dalam hidup, bunuh diri. Sebab apa mereka bunuh diri? Sebab mereka menganggap mati itu juga cuma di dunia, tak ada yang lain. Ini tak ada kebangkitan semula, tak ada di soal jawabnya. Akhirnya kalau mereka senang, mereka hidup. Kalau rasa susah, mereka mati. Akhirnya budaya membunuh diri menjadi suatu budaya yang paling banyak berlaku pada manusia. Yang pertama, yang tak ada agama. Seperti Jepun, Taiwan, Hong Kong. Ini negara yang kadar bunuh diri tinggi sebab dia tak ada agama. Negara yang sedikit ada agama, Kristian, Yahudi, apatah lagi Islam, maka kadarnya lebih kurang. Maksudnya kadarnya agak kurang. Tapi yang jenis tak ada agama seperti Jepun, nombor 1, Taiwan. Kan dia ada budak tak? Dia asal tak ada agama. Tetapi yang namanya agama berhala semua tak ada agama. Sebab dia tak ada usul pun yang dibina. Tak ada. Semua hawa nafsu. Tapi kalau agama samawi, kita tahu agama ni terbahagi pada dua, samawi dan wad'i. Samawi ialah asal agama yang datang dari Allah. Kemudian diselewengkan jadi Yahudi, diselewengkan jadi Kristian, dipelihara dan dijaga maka Islam. Ini panggil agama samawi. Maksud samawi turun dari langit, yang turun dari Allah. Yang kedua dipanggil agama wad'i. Wad'i maksudnya yang dicipta di bumi. Ia agama berhala. Dan termasuklah etis. Walaupun etis ni kita tak sebut agama. Orang tak ada agama. Sebenarnya semua yang menyembah berhala tak ada agama. Bagaimana kita kata orang semua berhala ada agama? Peraturan mana dia ambil? Dia tak ada kitab. Dia tak ada wahyu. Bukan dia tak ada Nabi. Berbanding Islam, berbanding Kristian, Yahudi, ada Nabi. Cuma Kristian, Yahudi ada Nabi yang tak diiktiraf. Islam memperakui keimanan pada semua para Nabi SAW. Penyembah berhala, dia sebenarnya satu level dengan etis. Sama. Bahkan kadang-kadang etis itu nampak lebih bagus pada dia. Dari sudut mana? Dari sudut dia tidak menerima berhala itu sebagai Tuhan. Ya, etis ni maknanya dia semua Tuhan dia tak percaya. Tapi dia lebih cerdik depan penyembah berhala yang menganggap berhala itu Tuhan. Dari sudut itu. Maka semua penyembah berhala sebenarnya tak ada Tuhan. Tak ada agama. Sebab tidak ada asas langsung agama. Melainkan hawa nafsu. Mereka nak buat apa? Sebab tu nampak ada sikit tokoh-tokoh tertentu, maka buat berhala. Ni mereka berkenan dengan ni. Maradona, mereka buat berhala Maradona. Sembah Maradona. Ini yang kagum dengan pemimpin tertentu, mereka buat berhala pemimpin itu, mereka sembah. Ya, Tuhan mereka juta-juta ada. Setiap kali ada orang mereka kagumi, dijadikan berhala. Mereka kagumi mak mereka, buat berhala mak, patung mak mereka, sembah mak. Begitu seterusnya. Ada je padi-padi ataupun sami-sami yang mereka kagumi, jadikan berhala, sembah lagi. Dah akhirnya berjuta Tuhan dia. Penat nak sembah banyak tu. Macam-macam jenis, macam-macam bentuk, macam-macam spesies. Sebab mereka tak ada agama sebenarnya.
Semua benda mereka boleh berhalakan. Tengok pokok besar, sembah pokok pula. Tengok kapal besar, sembah kapal pula. Tengok apa yang besar-besar, semua mereka sembah. Jadi perangai mereka sebenarnya tak ada Tuhan, tak ada panduan. Maka golongan ini ialah golongan yang berfikir hidup cuma di dunia. Dia tak percaya pada hereafter, akhirat tak. Maka ini yang paling cenderung bunuh diri. Sebab tu kalau kita tengok statistik, kadar bunuh diri pada negara yang tak bertuhan ini, yang tak mengaku Tuhan, cukup tinggi. Dan mereka membayangkan kalaupun mereka hidup balik, hidup sebagai hantu, kacau, pergi ganggu orang yang dulu ganggu mereka. Mereka cuma fikir macam tu. Sebab kadang-kadang mereka ugut, nanti aku mati, aku jadi hantu, aku cekik kamu. Dia tak tahu hantu pula mati, jadi hantu, cekik hantu ni pula. Aku tak selesai. Pembalasan dendam yang tak selesai. Maka kali itu kata Syekh Abdul Qadir, bila kamu orang Islam berfalsafah macam orang kafir, maka kamu juga tidak dinilai walaupun sebesar sayapnya. Dan aku tak akan pandang kamu. Kita kena hati-hati dengan orang mengaku Islam, tapi budaya hidupnya persis orang kafir. Cuma bezanya dia masih lagi ada satu ikatan bernama Islam, yang menjadikan kita ada tanggungjawab untuk menasihati mereka. Tapi secara hidup mereka, minum araknya, judinya, tak solatnya, tak tutup aurat, makan ikut dan, apa pun yang haram belasah sekali. Kehidupan mereka tak ada panduan. Mereka ada undang-undang je. Undang-undang tu je patut. Itu pun dia beli undang-undang tadi, rasuah pengamal undang-undang. Maka dia hidup dengan hawa nafsunya. Namanya Islam. Maka kata Syekh Abdul Qadir, mereka ini tidak ada nilai di sisi Allah, sebagaimana tak ada nilai di sisiku. Dan mereka ini terdedah dalam pandangan Allah. Maksud terdedah dalam pandangan Allah, kemurkaan Allah. Sentiasa hidup dalam keadaan murka, sehingga tidak tahu beza baik dan buruknya. Kita bagaimana sikap kita? Kita bila berhadapan dengan orang Islam berperangai kafir, apakah kita boleh melaknatnya? Kata ulama, melaknat sifat boleh, melaknat nama tak boleh. Katakan orang tu namanya sekian-sekian, Fulan-Fulan, dia pun tukar jantina jadi Pondan. Kita tak laknat dengan menyebut namanya, kita melaknat menyebut sifatnya. Allah melaknat lelaki yang menyubik perempuan. Kita tak laknat secara nama, dipanggil ta'yin, tak boleh. Melaknat secara sifat. Allah melaknat para pencuri, Allah melaknat setiap para penzina. Kenapa kita tak laknat dia? Kerana barangkali dia bertaubat yang ini kita tak tahu. Kita dengar ni geng kita berzina, minum arak, kita kata, tahu atau tidak, Allah melaknat setiap peminum arak dan yang berzina. Tidakkah kamu takut laknat Allah? Tapi kita tak kata Allah laknat kamu. Tidak begitu. Kita menyebut, tidakkah kamu takut kamu dilaknat oleh Allah? Kita menyebut Allah melaknat peminum arak, Allah melaknat orang yang berjudi, Allah melaknat orang yang itu dan ini. Tapi menyebut secara khusus, maka tidak dibenarkan namanya. Kalau kita sebut Allah melaknat perbuatan kamu, ya betul. Allah melaknat kamu, maka itu tak betul, kurang tepat. Kenapa sikap mereka ataupun keadaan mereka yang mungkin bertaubat, mungkin insaf, tapi perbuatan itu dia kekal mungkar. Namanya zina, namanya mencuri, namanya kita katakan rasuah, ia tetap perbuatan mungkar yang menyebabkan pelakunya dalam neraka. Tetapi menyebut secara individu tak boleh. Dan sama juga orang kafir, kita tidak boleh melaknatnya secara nama, tapi kita melaknat kekufurannya. Fala'natullahu 'alal kafirin, fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah pada setiap yang kafir. Tapi kita tak namakan fulan bin fulan. Kalau orang tu namanya misal George Bush, enggak Allah melaknat George Bush, tak. Kita melaknat orang kafir dan perbuatannya. Kerana barangkali dia masuk Islam, barangkali. Maka ini sudut laknat. Melaknat lebih pada sifat. Ini lebih aslam, ini lebih selamat berbanding melaknat individu. Kerana melaknat individu dia ada implikasi. Tetapi bila kita melaknat individu, disebut dalam hadis Nabi SAW, setiap kata laknat yang kita sebut, Allah laknat kamu secara individu, maka laknat ini akan berlega. Pertama, dia akan naik ke langit. Maka langit tak pernah terima pintu laknat. Langit tak pernah buka untuk laknat.
maka ditutup. Maka laknat itu akan turun ke bumi. Bumi juga akan tutup. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh habis macam tu. Maka dia akan pergi orang ini laknat. Kalau betul dia, maka kena. Kalau tak betul, dia kembali pada yang bercakap. Sebab itu kita bila tak tahu dengan sebenar, kita tak boleh laknat namanya. Tapi perbuatan dia. Allah melaknat orang yang menipu. Okey. Kawan ni tipu kita. Hutang tak bayar, itu tak bayar. Kita kata Allah laknat penipu. Moga Allah melaknat segala penipu. Kita tak sebut nama dia, tapi dia faham-faham. Kalau memang orang menipu, akan dilaknat oleh Allah. Tapi kalau kita sebut nama dia, katakan apa pun nama dia, kita kata Allah laknat kamu, Allah laknat, kita katakan nama kamu ini, maka itu ada risiko besar. Kalau tidak benar. Kalau tidak benar. Kalau benar, okey. Tapi kebanyakan benda itu, saya katakan agak suka untuk kita kata benar. Kerana setiap pelaku kejahatan mungkin dia taubat tu tinggi. Mungkin taubat, mungkin dia dah berhenti, mungkin dia dah tak buat. Mungkin dia dah menyesal. Jadi kita laknat pada orang yang tak patut, maka kembali pada kita. Sebab itu pernah satu ketika dalam hadis Nabi SAW, kisah dua orang lelaki yang punya hubungan, mungkin adik-beradik, mungkin kawan rapat. Seorang buat taat, seorang buat jahat. Yang si buat baik tadi, akhirnya tak boleh sabar dengan rakan yang buat jahat. Akhirnya sampai peringkat dia memarahinya dan melaknatnya. Maka yang ni pula backup dirinya, pedulikan aku, itu urusanku. Akhirnya Allah jadikan terbalik. Yang dilaknat itu bertaubat, dan yang melaknat itu pula yang mati sombong. Dia jadi terbalik macam tu. Sebab bila laknat itu kerana Allah, lain, dia akan ikut sempadan ilmu. Kalau laknat itu datang dari hawa nafsu, dia tak kira, dia laknat semua keturunan habis. Dia kira laknat macam laknat mahsuri tu, sumpah dia. Dia tak akan memberi apa kebaikan, apa-apa pun kemuliaan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila habis menyebut tentang golongan Islam yang hidup mengikut syiar orang kafir, mereka ini terdedah kemurkaan Allah, dan mereka tidak ada nilai walau sebesar sayap nyamuk. Kemudian lihat apa kata Allah Ta'ala kepada dalam kisah Nabi Yusuf. Dalam kisah Nabi Yusuf, bila Allah Ta'ala berfirman, qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu. Pada surah Yusuf ayat 79. Kami tidak akan mengambil menahan kecuali siapa yang kami dapati barang kami padanya. Apakah agak-agak barang itu? Itulah wilayah, kecintaan, tauhid dan iman. Baik, kita faham dulu kisah ni, maka kita faham apa yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir. Kisahnya meringkas. Bila Nabi Allah Yusuf AS menjadi penguasa Mesir, maka datang adik-beradiknya kerana seluruh dunia dilanda kemarau, dan Mesir ada simpanan makanan yang banyak. Maka mereka datang untuk jual barang-barang mereka bagi menghasilkan makanan. Maka Yusuf AS mengenali adik-beradik ni, dan kadang adik-beradik tak kenal Nabi Allah Yusuf AS. Lalu dijamunya, dan dia bersoal jawab, bertanya hak keluarga dia, kampung. Dan kadang Yusuf tahu. Dan masa sama dia, Nabi Allah Yusuf nak tahu tentang adiknya Benyamin, nak tahu tentang adiknya. Maka kami ada seorang adik, tapi kami tinggallah di ini rapat dengan ayah, baik dengan ayah, begini. Akhirnya kata Nabi Yusuf, aku berminat kalau kamu bawa semua keluarga kamu datang, termasuk adik. Kalau kamu nak datang lagi lah. Maka kali kedua, keluarga Nabi Allah Yusuf AS nak ajak adik bongsu ini Benyamin pergi bersama Mesir. Nabi Allah Yaqub tidak izinkan. Tak boleh. Aku takut apa yang berlaku kepada abangnya Yusuf AS berlaku lagi. Aku takut. Lalu kata mereka, wahai ayah, kita dilayan dengan baik oleh penguasa sana, dan apa yang kita tukar, dikembalikan balik barang-barang tersebut. Jangan dia kata kalau kita tak bawa adik hari ini, maka kita tak akan dapat lagi makanan-makanan ini, bekalan-bekalan ini. Dan dia cukup pemurah kepada kita. Ayah dia kata, Yaqub AS, boleh, dengan syarat kamu bersumpah dengan nama Allah. Maka mereka bersumpah. Kemudian yang kedua kata Nabi Allah Yaqub, kamu mesti masuk daripada pintu berbeza. Kamu jangan masuk satu pintu. Nabi Yusuf, Nabi Allah Yaqub, dia ada satu ilmu. Ilmu ni, ini musafir.
untuk menjaga zuriat keturunan dan anak-anak. Itu tidak masuk pada pintu yang sama, masuk pintu yang berbagai. Di kaedah ini kita akan cerita kemudian tentang kenapa pintu berbeza. Lalu kata anak-anak, ia setuju. Lalu mereka membawa Benyamin. Bawa Benyamin. Maka bila Yusuf AS melihat Benyamin, maka dia memeluknya. Dan dia mengasingkannya seketika, lalu berkata, inni akhuk fala tabtais bima kanu ya'malun. Aku ni abang Yusuf, dan jangan kamu berduka cita dengan apa yang abang-abang kamu lah yang buat pada kamu. Lalu mereka pun bergembira seronok. Dengan syarat Benyamin menjaga rahsia, tak beritahu. Tapi Benyamin kata seronok jumpa abang dia, Yusuf AS. Kerana Yusuf dan Benyamin, dia adik-beradik seibu sebapa. Berbanding yang lain, adik-beradik satu bapa. Maka bila hari waktu di mana mereka nak balik ke Filistin, bawa bekalan, maka Yusuf berfikir bagaimana nak jadikan Benyamin tak akan ikut sama. Tak akan ikut sama. Maka dia letakkan cupak diraja di dalam unta yang dinaiki oleh Benyamin. Setiap orang bawa unta. Yang unta tadi memikul bebanan. Kita unta dia boleh pikul 3 kali ganda berat badan dia. Kekuatan unta, kalau dia berat 200, dia boleh bawa sampai 600 kilo. Macam kita ni, paling kuat pun kita mungkin boleh angkat separuh badan kita. Berat 80 boleh angkat 40 kilo. Itu pun lepas tu buasir. Buasir lah, gauk nak panggil belaka. Ni binatang ni memang khas. Dia boleh naik 3 kali ganda. Kalau semua 10 kali ganda berat badan dia, bukan lebih pada tu. Dari sudut kekuatan memikul barang. Lalu diletakkan cupak diraja dalam simpanan ataupun bekalang yang dibawa oleh Benyamin. Lalu diisyaratkan bahawa cupak diraja sudah hilang. Kalangan kamu ada yang mencurinya. Maka riuh rendah setiap yang datang ambil bekalan. Kemudian Yusuf melihat rombongan adik-beradiknya. Lalu kata adik-beradiknya bila melihat pandangan tadi, kami tak datang di sini untuk mencuri. Kami tak mencuri, kami datang betul-betul nak makanan, nak ini. Lalu kata Nabi Allah Yusuf, kalau sekiranya ada di kalangan kamu yang mengambilnya, bagaimana? Maka masing-masing memandang antara satu sama lain. Kan masing-masing tahu buah jahat masing-masing. Kamu ambil ini. Walaupun mereka bukan niat mencuri, tapi kita adik-beradik tahu siapa yang mungkin buat benda tu. Dalam banyak-banyak tu ada yang nakal sikit ni. Lalu mereka saling pandang memandang. Lalu mereka kata, ikut syariat kami, maka siapa yang ambil, dia lah yang kena. Akhirnya dimulakan pemeriksaan daripada abang yang sulung dia. Dan last kali, dia tak periksa terus Benyamin. Nampak sangat macam tahu dah. Daripada lain-lain. Akhirnya pada Benyamin, dia dapati cupak diraja ada di situ. Adik-beradik melihat Benyamin mencuri. Yusuf AS melakukannya supaya Benyamin bersama dengan dia. Benyamin pula tak rasa dia dizalimi, sebab dia pun memang nak duduk dengan abang dia. Ditahan. Maka pandangan berbeza. Baik, daripada ayat ini Syekh Abdul Qadir buat tafsiran ini. Itu kita faham dulu cerita supaya tafsir itu jelas. Termasuk juga bila Allah Ta'ala menang seseorang, memusibahkan seseorang, kan di dalam dirinya ada sesuatu yang Allah sayang. Bila Allah uji seseorang, yang lain-lain semua tak diuji, okey, jalan terus. Tiba-tiba yang ni diuji, sehingga dia tak boleh jalan terus macam orang lain. Kan di sisinya ada kemuliaan, wilayah, kasih sayang Allah. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah bila disuka satu kaum, Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhata falahu sakhat. Siapa yang redha dengan ujian, maka Allah redha pada dia. Allah sayang dia. Tapi yang benci dengan ujian, Allah benci pada dia. Maka seolah Syekh Abdul Qadir nak beritahu, kalau benar kamu ini orang yang Allah sayang, kamu akan diuji. Ujian yang pertama bagi orang yang namanya beriman, diuji dengan hukum hakam. Kita diuji dengan sembahyang, puasa, zakat, haji. Maka bila kita melakukannya, tanda Allah sayang. Yang kedua ialah ujian yang berupa hawa nafsu.
Maka Allah Ta'ala datangkan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu kita tunduk pada ujian Allah. Kita kan tak suka lambat-lambat, diuji dengan lambat. Kita kan tak suka susah-susah, diuji dengan susah. Kita kan tak suka sakit, diuji dengan sakit. Sehingga kita nampak sakit dan sihat itu sama. Sehingga nafsu ini melihat itu sama. Contoh, kita nafsu kita kan nak makan sedap. Nak makan sedap, pattern ni. Sampai peringkat bila nafsu ditundukkan, bagi kita makanan semua sama je, asal kenyang. Tak apalah, makan apa pun tak kisah. Hari kita boleh makan daging, kita makan daging. Hari makan masin, kita pun okey. Yang penting kita makan. Bila mana kita nafsu lagi tidak lagi membeza-bezakan nikmat, bererti nafsu itu sudah ditundukkan. Apa beza kita pakai baju mahal dengan baju murah? Tak ada beza. Bagi saya sama. Bererti dia sudah lepas ujian syahwat. Apa beza awak pakai jam mahal, jam murah? Sama je. Saya tengok waktu tepat untuk solat dan sebagainya. Ya, dia mungkin memakai, dia mungkin menggunakan, tapi dia tak nampak beza. Sehingga menjadikan untuk dia sombong dengan orang. Baik, kereta dia mahal, kereta orang lain murah, tapi tak nampak beza. Dengan maksud dia sombong, dia merendahkan orang, tak? Sama. Saya boleh naik kereta awak pun boleh naik kereta saya. Saya boleh pinjam kereta awak pun boleh pinjam kereta saya. Saya nampak sama. Ini cuma kenderaan alat dunia. Kalau orang tu nafsu dia berperangai macam tu, bererti dia dah tundukkan nafsu dia. Kerana baginya tak ada beza. Dia tidur homestay, tidur hotel, sama je. Asal boleh tidur. Dalam kuliah pun saya tidur, heran sangat. Tak kira lah 5 star ke tak 5 star, saya boleh tidur je. Orang macam ni dia telah merendahkan nafsunya. Dia berjaya tundukkan nafsu. Tapi kalau kita rasa tak sama, nafsu kita belum tunduk. Nafsu kita masih nak kelainan dalam satu perkara. Saya nak dilayan dengan lebih baik, maka nafsu kita masih ada. Tapi bagi kita layang ke layang, orang layang tak layang sama je. Orang layang saya VIP, saya okey. Tak layang pun saya okey. Orang kenal saya okey. Orang tak kenal saya pun okey. Tetapi yang menjadikan kita bermusuh dengan orang, bila kita nak keistimewaan, kita nak sedikit keistimewaan. Bila kata ulama, yang menjadikan kita berbalah ni dengan orang, kerana ada 3 perkara. Yang pertama, kita nak orang muliakan kita. Maka bila orang tak mulia, kita marah, maka gaduh. Yang kedua, kita nak orang terima kita. Orang terima kita. Kalau orang tak terima kita, kita pun gaduh lagi. Yang ketiga, kita nak orang puji kita. Kalau tak puji kita, kita pun marah. Maka nafsu kita masih tinggi. Kalau kita nak orang puji kita, kita nak orang muliakan kita, maksud kita dilayan mesti bagus. Kita nak orang terima kita. Kalau bagi cadangan, kalau terima. Awak cuma dengar dan terima. Waktu itu kita akan ada masalah dengan makhluk. Sebab makhluk Allah dia layan cara lain. Pertama, bila kita berhadapan dengan makhluk Allah, jangan harap dia memuliakan kita. Jangan berharap. Kalau nak dia mulia, terpulang pada dia. Tapi kita tak harap. Jangan harap dia terima pandangan kita. Kalau tuan-tuan beri pandangan cadangan, dia tak terima, kita sedia. Tak ada pernah lah beri cadangan tak terima juga. Kita ada masalah dengan makhluk. Tuan-tuan beri cadangan, tak dengar suara, kita okey. Barangkali cadangan dia lebih baik. Mungkin. Kerana menjadi musibah bagi para pencadang, dia sentiasa memaksa orang lain menerima cadangan dia. Kerana difikirkan itu baik. Orang yang beri cadangan tu pun fikir benda yang sama macam kita fikir. Dia pun fikir itu baik. Ini pun fikir itu baik. Semua fikir baik. Jadi cadangan siapa nak ikut? Isteri cadang, bang, makan kedai ni. Baik. Kedai ni ada telur separuh masuk. Tak. Kedai ni lagi bagus. Kedai ni ada daging separuh masuk. Separuh masak. Pakak kata ni kedai. Agak-agak gaduh tak gaduh dia orang? Tak, saya nak pergi kedai ni juga. Saya kata, kedai ni. Kedai ni. Kerana setiap orang melihat cadangan dia lebih baik. Itu kalau bak makan. Kalau bak lain, lagi banyak. Sebab itu kita kena terima. Kalau kita nak berurusan dengan makhluk, kita kena terima kalau cadangan kita ditolak. Terima. Dan tidak meninggalkan apa pun bekas. Maknanya kata kalau kita mesyuarat, kita cadang awak ni tak berapa elok lah bagi saya. Kita pun okey. Tak apalah. Lain kali kita cadang lagi. Sebab sebenarnya cadangan ni baik tak baik, bukan dilihat pada waktu kita beri cadangan. Katakan tuan-tuan beri satu cadangan gini-gini, yang ni pun beri cadangan, oleh kerana orang ni lebih berpengaruh pakai cadangan ni.
Tiba gagal cadangan. Orang melihat, cadangan yang dia tu bagus. Kenapa kita tak cuba cadangan dia? Itu yang menjadikan akhirnya cadangan kita diterima. Tetapi kita tak berpegang pada falsafah. Cadangan bukanlah benda yang dipaksa untuk orang ikut. Allah ma'ilah melainkan dia hukum. Ini bukan cadangan, ini hukum. Hukum kata tak boleh. Saya tak cadang, saya beritahu. Cadang lain. Jadi kalau kita bermuamalah dengan orang, isteri, dengan suami, jangan terlalu fikir cadangan kita mesti diterima. Terutama bila berhadapan orang yang lebih berkuasa pada kita. Kita just bagi cadangan. Terima, tak terima, itu hal yang kedua. Jadi kalau kita ada 3 benda ni, kita takkan musuh dengan orang. Kita tak harap pujian dia. Kita tak harap dia muliakan kita. Kita tak harap dia menerima kita. Kita tak muamalah yang baik dengan dia. Maka semua orang akan suka orang ni. Tapi kalau kita nak, macam saya kata, perlu orang ni kena layan saya baik-baik, kena terima semua yang saya buat, maka dia akan suka, menyukakan kita. Kembali apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kisah wilayah. Bila Allah sayang seorang, maka Allah akan uji dia. Maka dia akan tertahan. Kehendak dia tertahan, cita-citanya tertahan, apa pun tertahan, supaya kebergantungannya cuma pada Allah. Sebab itu bila kita sebut sufi yang sebenar, dipanggil at-tasawwufu fakrun mujarradun anil asbab. Sufi yang sebenar itulah kebergantungan pada Allah dan melepas diri daripada segala sebab musabab, yakni pergantungan pada sebab musabab. Tuan-tuan, kita fikir sebab ada kita kerjalah kita boleh makan, sebab kita bekerja kita boleh makan, sebab kita sihat kita boleh makan. Sebab itu kita melihat pada sebab zahir. Lalu kita tanya, waktu mana kamu menjadi janin dalam rahim, macam mana kau makan? Waktu kamu menjadi janin dalam rahim, bagaimana kau makan? Gigi tak ada, mulut pun tak boleh buka. Macam mana kita boleh membesar 9 bulan? Mak kita pun tak pernah suap makan. Tak ada mak merah suap kat perut makan. Tak ada. Bagaimana janin ni dapat rezeki? Selamat membesar sehingga keluar. Dan kemudian Allah Ta'ala jadikan rezekinya cuma daripada 2 sumber, iaitu susu saja. Kanan kiri. Ibu menyusu kanan, menyusu kiri. Dan kita tahu susu ini ialah satu proses. Bukan dia semua jadi ada pada wanita itu. Ya, prosesnya berlaku pada 2 keadaan. Pertama, anak itu sendiri keinginan yang tinggi untuk menyusu, dihisap kuat-kuat. Dan ibu sendiri ada satu keinginan untuk memberi susu kepada anak. Maka itu menjadikan susu itu keluar. Keinginan dia. Bukan semua wanita dia ada susu, tidak. Maksudnya kalau dalam perempuan yang tak beranak pinak dia, padahal benda yang sama, kenapa tak keluar susu? Kenapa bila ada bayi baru keluar susu? Kerana ketika itu kekuatannya untuk menyusu tu ada. Kan ingin memberi anak yang lemah ini susu. Dan si anaknya juga tak melihat yang lain melainkan yang ni. Akhirnya Allah jadikan itu sumber rezeki dia, susu. Sehingga dia mula membesar. Dia makan itu, makan ini, untuk mencari kesesuaian. Zaman-zaman budak, mana ada fikir vitamin, fikir kenyang je. Lemak dia sumbat semua, dia nestong sumbat, pisang sumbat, asal kenyang. Budak ni, bila dia mengerti, dia bercakap tentang makanan kesihatan. Kalau tidak, dia cuma sebut makanan yang mengembirakan. Sebab itu budak-budak, mana ada budak-budak tak makan gula-gula? Walau mak ayah tahu gula-gula tak baik untuk kesihatan. Sebab waktu itu kita tak bercakap tentang zat dia, kita bercakap tentang apa yang dia suka. Anak kita suka apa? Aiskrim, bagi makan aiskrim. Gula-gula sama gigi habis ni, tak apa, bagilah makan. Itu kan gigi susu, bukan gigi betul. Bagi dia makan. Coklat bagi. Kalau kita lihat tahap kita mendapat rezeki, satu benda yang kita faham perjalanannya tak perlu pada sebab-sebab yang kita fikir hari ini. Tapi bukan bermaksud kita tidak mengambil sebab. Maksud tak bergantung pada sebab. Apa faedahnya kita tak bergantung pada sebab? Kita tak akan hina, kita tak akan lemah, kita tak akan kecewa. Dan seorang bila dia kena berhenti kerja, kalau dia bergantung kerana kerja ni lah bagi rezeki, dia pun gelap penglihatan dia dengan maksud gelap masa depan dia. Mati dah aku, macam mana nak beri makan anak bini, gelap. Dia seorang hamba Allah, dia cerita bila dia buang kerja.
dalam keadaan ditanggung hutang anak kecil, suri rumah isterinya. Dia kata, Ustaz, mula kena tu gelap dunia ni. Mana ni? Gelap, tak nampak. Kecewa. Ya, kerana orang dia iman, bila datang pasrahnya pada Allah, akhirnya Allah bagi dia ilham, idea untuk dia jadi buat bisnes baru. Yang akhirnya dia rasa Allah, hebatnya musibah Allah untuk memperlihatkan rezeki. Hebat. Walaupun pahit ujian tadi, kena buang kerja ni pahit. Terutama kerja ni dah income tu dah bagus, boleh tanggung anak bini, kena buang. Masa tu kalau orang tu bergantung pada sebab, dia akan kecewa. Tapi orang bergantung pada Allah, dia akan kata rezeki Allah luas. Bumi Allah ni luas. Kat mana-mana ada rezeki, maka dia tenang menghadapi masalah tu. Tuan-tuan, kita dengar ada seorang hamba Allah, bila dia kena buang jadi manager, dia punya mengamuk bawa kereta langgar kilang. Cari yang memencaknya, nak bunuh. Sebab apa? Dia nampak rezekinya cuma kat situ. Akhirnya datang perangai-perangai buruk macam ni. Datang nak bunuh dia punya orang atasannya. Yelah, manager dah gaji besar, tiba kena pecat. Terus bawa kereta langgar kilang, sehingga berakhir kematian. Kecewa. Islam, Allah ajar kita sebab ikhtiar, tapi bukan pergantungan. Orang-orang yang fikir, Ustaz, anak saya ni untuk jaga saya waktu tua, tiba mati anak. Dah, macam mana ni, siapa nak jaga? Ingat Allah, Allah jaga kita. Kata, jangan fikir mati kita, siapa nak urus, siapa nak jaga hidup kita. Jangan fikir. Fikir tentang amalan kita. Kata, bila kita jadi mati je, walau tak ada orang kenal kita, orang akan uruskan juga jenazah kita. Nak tak nak, dia kena urus. Kita mati kat mana pun, tak ada orang kenal kita, orang tetap uruskan jenazah kita. Tetapi tak akan ada orang tolong untuk kita berhadapan dengan malaikat munkar nakir dalam kubur, malaikat amalan. Ada orang, saya nak duduk tempat ramai orang, senang kalau saya mati diuruskan. Betul dah, tapi dalam kubur siapa tolong? Yang kamu kata nak kenal ramai orang, senang mati urus, betul lah tu. Tapi dalam kubur siapa tolong? Yang patut kamu fikirlah, ramaikan kebaikan kamu atau banyakkan kebaikan. Kebaikan tu yang tolong kita sebenarnya. Buat baik banyak. Jangan fikir kena kenal ramai orang, senang nanti saya mati uruskan. Tapi kita tak bimbang masalah orang urus jenazah kita tu tidak. Sebab saya kata semua orang mati akan diuruskan jenazah. Tapi kita bimbang apa yang berlaku pada kita dalam kubur nanti. Apakah amalan kita cukup? Apakah kedudukan kita di sisi Allah itu cukup? Atau selama ini kerana kita bergantung pada makhluk, kerana kita sentiasa berpegang pada makhluk, akhirnya Allah biarkan kita dalam situasi itu. Terus bergantung pada Allah sehingga kita tenang dengan segala takdir Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, orang yang sudah berada peringkat ini, maka hatinya bersih, dia berada pangkuan Allah, dan dia ditenangkan oleh Allah seumpama ditidurkannya. Lambang tenang ialah tidur. Sebab bila kita tidur, kita tak fikir masalah apa-apa. Kerana kalau kita masih fikir sesuatu, kita tak boleh tidur. Dan kalau tak ada benda dah nak fikir, maka tidur. Itu gambaran bila orang melepaskan segala sebab musabab, dengan meletakkan pergantung kepada Allah, dia tenang. Tetapi kalau kita tengok anak-anak kita yang akan cari rezeki untuk kita bila kita tua, kita akan kecewa. Anak-anak kita didik dia sampai masa kita redha. Dia keluar, dia kahwin, dia kehidupan, kita redha. Dia nak balik semula dengan ketaatan, nak balik semua dengan kebaikan dia, itu terpulang pada dia. Tapi kita sudah menjalankan amanah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Kita tak berharap apa-apa. Kita berharap mudah-mudahan dia bahagia dengan apa yang dia lakukannya. Kerana pergantungan kita pada Allah. Kalau dia pulang balik dengan ketaatan, maka kita terima. Maka itu kebaikan dia dapat. Kalau dia tak pulang dengan ketaatannya pada kita, maka kita redha dan kita pasrah. Itu penting, bagaimana kita kena bergantung pada Allah. Siapa pun yang letak bergantungan manusia, dia akan kecewa satu hari nanti, cepat atau lambat. Tak ada seorang pun boleh bergantung pada orang. Gantung kita pada Allah. Kalau kita gantung orang ni, orang yang kita percaya ni, dia pun tinggalkan kita. Orang yang kita sayang, dia pun tinggalkan kita. Ya, kan itu sunnatullah. Sebab tu Nabi sama-sama ajar kita, orang ni jangan sayang lebih sangat, sayang lebih kurang je. Benci pun tak boleh benci lebih, benci sangat, benci lebih kurang je. Artinya jangan sayang saya ni, kalau tak ada dia susahlah saya. Jangan cakap macam ni.
Sementara dia ada, kita guna. Dia tak ada, insya-Allah Allah hadirkan orang lain pula. Macam tu hidup kita. Kita tak tunjuk pergantungan. Bukan bermaksud kita tak mengambil sebab. Kita ambil segala sebab. Lagi mana ada sebab-sebab untuk memungkinkan kita peroleh sesuatu yang baik, agama kita gunakan. Tapi bergantung tidak. Saya bukan bergantung pada Tok Guru tu. Sebab Tok Guru tu ada, saya baik. Tok Guru tak ada, tak baiklah saya tak. Hari ni dia ada sebagai sebab. Kalau dia tak ada, satu hari nanti, kita tetap melihat pergantungan pada Allah. Untuk Allah hadirkan orang yang tetap boleh mendidik kita. Ini isu ataupun akidah ini perlu jelas dalam diri kita. Siapa pun saya tengok bila dia bergantung pada seseorang, dia akan kecewa. Jangan bergantung. Bermuamalah pada dia sebagaimana Allah suruh. Mengambil sebab sebagaimana Allah suruh. Saya sakit, saya ambil ubat. Kerana Allah suruh saya berubat. Tapi saya tak bergantung pada ubat. Mungkin saya sihat, mungkin saya tak sihat, itu terpulang. Tapi asbab saya mengambilnya kerana perintah Allah. Allah suruh saya bersahabat dengan persahabatan yang baik. Maka saya bersahabat. Tapi bukan meletakkan pergantungan. Pergantungan kita tetap pada Allah. Sebab Allah yang satukan hati kita. Bukan kerana kita dah baik dengan dia, dah bagus dia pun akan rapat dengan kita sampai mati. Tidak mungkin. Itu urusan Allah. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran, "Lau anfaqtum ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Kalau kamu belanja seluruh dunia ini untuk wujudkan kawan kamu, sahabat kamu, kamu tak mampu melakukannya. Tapi Allah yang damaikan hati-hati kamu untuk kamu bersahabat. Bukan kerana bab ni sebab tak. Itu cuma sebab zahir. Hakikat Allah satukan kita. Sebab itu setiap perkara kita buat dengan perintah Allah. Segala sebab yang kita ambil dengan perintah Allah. Tapi kebergantungan pada sebab tidak akan berlaku pada orang beriman yang sebenar. Kerana kebergantungan pada Allah lah yang dituntut. Dan itulah tasawuf yang sebenar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.